Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Masita binti Muharram dari SK Agama MIS Miri ingin membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Cara Membaca Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiah bagi murid tahun 4C Mata Pelajaran Bahasa Arab. Bermula dengan pendahuluan, kemahiran membuat perbezaan, keupayaan murid membezakan alif lam. Penekanan perlu diberikan kepada cara membezakan alif lam. Isu yang dikaji berkaitan dengan membuat banding beza. Murid tidak dapat membezakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Selain pengkaji, guru subjek lain juga menyuarakan hal yang sama. Refleksi PDBC yang lalu. Pengkaji mendapati masalah membezakan di antara alif lam merupakan masalah yang sering timbul saban tahun. Didapati mana-mana guru yang mengajar tahap 2 turut menyuarakan masalah yang sama walaupun untuk mata pelajaran yang berbeza. Kesalahan mengelaskan di antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Walaupun setiap kali guru sentiasa mengingatkan untuk melihat kepada tanda yang terdapat pada alif lam, murid masih melakukan kesilapan ketika guru menyemak buku latihan atau lembaran kerja murid. Fokus kajian. Kajian bertumpu kepada kemahiran membaca alif lam. Kajian ini penting bagi murid tahap 2 sebelum meneruskan kepada penulisan perkataan atau ayat yang mengandungi alif lam. Murid akan gagal menjawab soalan ujian yang berkaitan tajuk ini jika tidak dapat membuat banding beza dan membacanya. Kajian ini selaras dengan kehendak yang ditetapkan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan tahun 4 iaitu kemahiran membaca dan membaca perkataan yang mengandungi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Terdapat dua objektif yang telah saya tetapkan iaitu pertama, objektif am dan objektif khusus. Mari kita lihat kepada objektif am. Objektif am ialah tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan murid di dalam bahasa Arab. Manakala objektif khusus pula ialah meningkatkan penguasaan dan kemahiran murid dalam mengenal dan membezakan 14 huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Kedua, mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan harmonis. Seterusnya, kumpulan sasaran adalah 5 orang yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Mereka adalah murid tahun 4C di SK Agama MIS Miri. Ini pula adalah tindakan yang dijalankan. Terdapat beberapa tindakan iaitu mengenal pasti aspek amalan, perancangan, tindakan, melihat kesan tindakan dan akhirnya membuat refleksi. Seterusnya kita lihat kepada tinjauan masalah. Terdapat 4 langkah-langkah di dalam tinjauan masalah. Langkah yang pertama iaitu memeriksa buku tulis untuk bertujuan mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid. Langkah kedua, pemerhatian yang bertujuan iaitu pemerhatian yang dibuat di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran murid dalam kelas. Langkah ketiga, soal selidik. Ini dijalankan kepada murid-murid untuk mendapatkan maklumat berkaitan mata pelajaran Bahasa Arab. Seterusnya, langkah terakhir, langkah 4 iaitu ujian pra dan pos untuk menguji
tahap sebenar kefahaman murid sebelum sesi bimbingan dan selepas bimbingan dijalankan. Seterusnya adalah ujian analisis dokumen sebelum intervensi. Terdapat dua bahagian yang telah saya buat dalam soalan berikut, iaitu soalan berkaitan alif lam Qamariah mengandungi 5 markah dan alif lam Syamsiah. Ini adalah markah yang telah didapati daripada murid sebelum intervensi. Pelaksanaan teknik. Terdapat 10 langkah pelaksanaan teknik dengan menggunakan dua cara. Langkah yang pertama, murid diedarkan kertas lirik, lagu huruf Syamsiah. Langkah kedua, murid didengarkan dengan lagu tersebut. Langkah ketiga, murid mengikut menyanyi bersama. Langkah keempat, diedarkan kertas yang mengandungi perkataan alif lam Qamariah dan alif lam Syamsiah. Langkah kelima, setelah murid dapat menghafal dan menyanyi lagu huruf Syamsiah dan mereka melakukan latihan dengan baik, iaitu pada langkah kelima, murid membulatkan perkataan alif lam Syamsiah. Langkah keenam, setelah selesai untuk kaedah yang pertama ini, iaitu mendengar lagu huruf Syamsiah, guru menyemak latihan yang telah siap serta memberi pujian pada murid yang telah berjaya memahami kaedah dengan lagu ini. Langkah yang seterusnya, cara yang kedua bermula dengan langkah 7. Kaedah kedua, guru menunjukkan kepada murid cara membaca dengan betul. Langkah ke-8, murid bersoal jawab tentang penerangan guru. Bagaimanakah cara membaca itu? Langkah ke-9, murid diberikan latihan untuk mengelaskan alif lam Qamariah dan alif lam Syamsiah. Di sini, murid perlu membanding beza di antara dua alif lam. Dan akhir sekali, langkah ke-10, guru menyemak latihan yang telah siap diberi serta memberi pujian kepada murid yang berjaya untuk memahami soalan dan menjawab dengan betul. Melihat kesan tindakan. Okey. Pemerhatian yang dilakukan bertempat di kelas 4 cemerlang. Semasa saya memperdengarkan nyanyian dan kaedah cara membaca dengan betul, murid kelihatan teruja mendengar dan mengikut menyanyi bersama, termasuklah murid yang tidak saya pilih sebagai responden kajian. Mereka teruja dan bersemangat untuk menghafal nyanyian lagu huruf Syamsiah. Setelah saya mengajar lagu tersebut, murid kelihatan lebih berminat terhadap latihan yang saya berikan. Murid nampaknya bersungguh-sungguh untuk menyanyi bersama bagi mencari perkataan yang mengandungi alif lam Syamsiah. Murid dapat membezakan serta kurang melakukan kesalahan dan kecuaian dalam banding beza alif lam Qamariah dan alif lam Syamsiah dengan menggunakan kaedah kemahiran cara membaca dengan betul. Seterusnya adalah ujian analisis dokumen selepas intervensi dilakukan. Murid-murid ini dapat menjawab semua soalan dengan betul. Dapatan kajian pula adalah setelah intervensi dijalankan, kesemua responden telah dapat membezakan di antara alif lam Qamariah dan alif lam Syamsiah. Apabila diberikan latihan pengelasan iaitu banding beza, murid dapat menjawab dengan baik setelah diperkenalkan lagu huruf Syamsiah dan kemahiran cara membaca. Perkara ini telah membuktikan dua cara ini dapat membantu murid untuk merungkai permasalahan yang berlaku sebelum ini. Dapatan kajian yang saya bentangkan dalam bentuk carta adalah selepas intervensi, iaitu perbezaan markah di antara ujian pra dan ujian pos. Saya telah beri di sini ujian pra markahnya berapa dan ujian pos, dan carta ini menunjukkan perbezaan di antara dua ujian.
Akhir sekali, rumusan yang saya dapat daripada kajian tindakan ini adalah: pertama, perubahan keyakinan diri murid. Yakin apabila menjalankan aktiviti yang melibatkan pengelasan alif lam. Boleh menjawab latihan dengan cepat, seronok menyanyikan lagu huruf syamsiah untuk dirujuk setiap kali mereka membuat latihan walaupun setelah tamatnya tempoh kajian tindakan dijalankan. Dan yang kedua pula adalah perubahan pada pembelajaran murid. Boleh membuat sendiri latihan tanpa bertanya kepada guru atau ditegur oleh guru, mengenali perbezaan alif lam dengan lebih mudah. Secara tidak langsung, pengejaman perbezaan alif lam juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan. Sekian sahaja kajian tindakan saya dalam tajuk cara membaca alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.